Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Muka surat 17. Bermula mensyukurkan ini anggota, memelihara daripada yang diharamkan seperti zina dan liwat, dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isteri dan jariyahnya. Bermula mensyukurkan ini kemaluan, ini farash. Bermula mubtada. Bermula mensyukurkan ini anggota. Anggota mana? Anggota farash, kemaluan. Khoba, memelihara daripada yang diharamkan. Cara nak mensyukurkan nikmat ya Allah Ta'ala bagi, iaitu nikmat farash, nikmat kemaluan, iaitu caranya memelihara daripada yang diharamkan. Apa barang yang diharamkan? Seperti misalnya seperti zina dan liwat. Zina dan liwat tak semestinya laki-laki sama laki-laki. Kadang-kala laki-laki dengan perempuan tetapi ikut jalan belakang, iaitu dubur. Isteri pun sama juga. Kalau ikut jalan belakang iaitu dubur, maka liwat haram, walaupun isteri kita. Wajib kita memelihara kemaluan farash, zakar daripada zina dan liwat. Apabila sebut wajib, maka lawan dia haram. Wajib kita pelihara daripada perkara haram. Maknanya kalau buat berdosa, kalau tinggal dapat pahala, itu perkara haram. Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Seperti zina dan liwat, dan mengeluarkan air mani. Begitu juga wajib kita pelihara daripada perkara haram, iaitu mengeluarkan air mani. Yang mana dia keluar air mani itu haram hukum dia. Lain, tu melainkan kalau kita keluarkan air mani daripada tangan isterinya dan jariyahnya. Bukan jarinya. Kalau kata jarinya, makna halal lah.
dak jariyahnya iaitu hambanya. Maknanya keluar air mani dengan sendiri, dengan tangan dia atau tangan binatang atau anggota yang terpotong daripada diri badan seseorang. Dia jumpa tangan orang, kaki orang, oh ini kaki orang puan ni tangan orang puan ni tangan mayat ni. Dia ambil balik rumah, dia keluarkan air mani dia dengan menggeserkan dengan anggota orang lain. Haram. Yang halalnya hak mana? Lain daripada tangan isterinya dan jariyahnya. Kalau tangan isteri atau tubuh badan isteri, ikutlah tu geser kok mana pun, asalkan isteri dia dan juga jariyahnya iaitu hambanya, yang tu baru halal. Yang lain maka haram. Dan memelihara begitu juga, dan wajib dia tu bersyukur akan nikmat ni dengan cara memelihara daripada yang syubhah. Dia wajib juga jaga pelihara kemaluan dia daripada perkara syubhah. Apa perkara syubhah? Seperti jima' pada nikah yang batal. Jika taklid ia ulama akan yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada, yakni tiada taklid, tiada berpegang dengan pendapat ulama tersebut, nescaya adalah ia haram, bukan syubhah. Nescaya adalah ia nikah tadi, dia jima' pada nikah tadi haram, bukan syubhah. Wajib juga kita pelihara kemaluan daripada perkara yang syubhah. Apa perkara syubhah? Perkara yang mana samar di antara halal dengan haram. Maka dia bagi contoh, iaitu seperti jima' pada nikah yang batal. Batal kalau dia tidak bertaklid pada pendapat ulama yang mengatakan sah. Contohnya apa? Contohnya kalau di mazhab kita wajib kena ada 2 orang saksi. Tiba-tiba dia nikah tanpa saksi berdasarkan dia bertaklid pada ulama tu yang mengatakan tak perlu kepada saksi tersebut. Kalau di mazhab kita wajib, di pendapat dia tak tahulah, dia temu pendapat tu, dia kata ni pendapat ada ulama kata tak payah 2 saksi, maka hak tu pun syubhah juga. Kenapa? Kerana bila kita nak nikah ni, kita kena ambil hak yakin, hak kemah, hak kuat. Maknanya kalau dia tak berpegang dengan pendapat yang mengatakan sah tadi, maka jatuh haram, tak sah dia nikah. Maknanya haram dia jima'. Bahaya. Sebab apa? Sebab ada pendapat bahkan dalam mazhab kita tu yang kuatnya wajib ada saksi 2 orang. Tiba-tiba dia jumpa pendapat ulama mana, dia kata tak apa, tak ada saksi pun. Tu tak apa, tidak mengapa tak ada saksi, maka dia nikah. Yang mana nikah dia tu dia bertaklid pada pendapat ulama tersebut. Kalau dia tak pegang dengan pendapat tersebut, maka haram dia. Jadi tak sah dah nikah dia, haram dia jima'. Maka apabila dia berpegang dengan pendapat ulama tadi, jadi syubhah juga. Sama. Sebab apa sama? Kerana ada pendapat kata tak boleh, haram dia, tak sah dah nikah kalau tiada 2 orang saksi. Tu wajib kita jaga. Jangan main-main dalam bab nikah. Kenapa? Kerana dia menyebabkan jima' kita tu
tu jadi tidak sah. Bila tidak sah, faham-fahamlah apabila keluar anak nanti. Tu kena ambil pendapat yang kuat. Biasanya yang pegang pendapat gitu, biasanya puak-puak Syiah lah, tak payah kepada saksi. Tu tak payah kepada saksi. Ada di negara kita lah, orang Melayu kita, perempuan nikah dengan orang Syiah. Syiah tu dia belajar di sini. Pertamanya tak guna saksi. Yang keduanya, tu mas kahwin dia, tanya mas kahwinmu apa bila dia ditangkap lah. Bila dia tidak tahan dengan perangai si suami dia tu, si suami yang mana dia nikah tadi, nikah yang mana tidak sah. Yang mana dia kata, dia cerita balik, pertamanya tak ada saksi. Yang keduanya, mas kahwin dia tu hanya selipar sahaja. Selipar. Tu teruk benar, selipar. Pergi beli dekat pasar malam, ambil selipar hak murah sekali, selipar Jepang. Berapa? Nak berapa orang tanya? Nak RM10. RM10 boleh dua pasang. Hak itulah dia buat mas kahwin dia. Teruk ke tu? Tu. Macam mana pernikahan gitu? Tu bahaya. Bukannya orang biasa-biasa tu. Tu orang belajar di universiti tu. Buat gitu. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan, yakni kemenangan di akhirat, iaitu syurga. Allah Ta'ala memuji orang yang beriman yang mana dia tu orang beriman tu mendapat kemenangan, iaitu pahala, iaitu syurga di akhirat kelak. Apa Allah Ta'ala sebut? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum li furujihim hafizun. Tu. Sebelum tu ada ayat dia, qad aflahal mu'minun alladzina hum salatihim khashi'un. Qad yang mana tu qad situ litahqiq, nak menguatkan sesungguhnya. Tu aflahal mu'minun, berjayalah, mendapat kemenanganlah, berjayalah orang yang mukmin. Siapa orang mukmin? Orang yang beriman, yang takut pada Allah. Alladzina hum salatihim khashi'un, yang mana mereka tu solat mereka tu khashi'un, khusyuk. Baru sambung ayat ni, walladzina hum li furujihim hafizun, yang mana mereka tu juga orang mukmin yang berjaya di akhirat kelak tu, li furujihim hafizun, yang mana sekaliannya memelihara daripada memelihara kemaluan mereka itu. Maknanya orang yang memelihara kemaluan tu orang yang berjaya di akhirat. Tu artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu orang beriman, akan segala farash mereka itu tu orang yang beriman, kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan, maka bahawasanya mereka itu isteri dan sahaya yang perempuan tiada dicela. Tu yang mana Allah Ta'ala kata wallazina hum li furujihim hafizun. Sambung lagi, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
Yang mana dia tu orang mukmin tadi, dia pelihara kemaluan mereka, melainkan kecuali tu maknanya dia pelihara, dia tak buat benda-benda haram dengan cara guna kemaluan dia, melainkan kecuali dia hanya guna kemaluan tadi untuk siapa? Atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Tu yang mana fa innahum ghairu malumin, mereka tu tiada dicela oleh syarak. Hak tu lah yang halal. Tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj, yakni kemaluan itu, melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Maka dia sebut musannif pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tidak akan sempurna, takkan jadi kalau kita nak pelihara kemaluan, melainkan kita kena pelihara mata dulu daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Tu kalau tengok aurah, hak tu tertuduh haram. Tengok perempuan yang mana halal, maknanya bukan tempat aurah, hak tu pun kita kena jaga. Walaupun kita kata ni muka bukan tengok dia aurah, tapi tengok di muka pun kalau bersyahwat, tu haram. Batu wajib kita pelihara mata kita dari tengok perempuan yang haram kita lihat. Tengok dengan syahwatnya. Tu. Kalau tengok aurah perempuan tanpa syahwat sekalipun, hak tu tertuduh haram. Sebab dia tengok dia aurah. Tu tengok lengan perempuan, tengok aurah dia. Pergi shopping mall, tengok aurah situ, tapi tak syahwat. Hamba tak syahwat, tapi mata dak tengok dia aurah perempuan, haram walaupun tidak syahwat. Semetelah lah lagi-lagilah kita tengok dengan syahwat. Begitu juga tu kalau kita tengok pada tempat yang bukan aurah, tapi kita tengok tadi dengan bersyahwat, maka haram juga. Tu walaupun tengok bukan pada tempat aurah. Tu tu Rabi'atu Adawiyah, kisah dia tu dia butakan mata dia. Kenapa? Kerana mata dia tu seorang laki-laki tengok dengan syahwat. Tu tutup dah, tu dia tutup dah. Pakai dah niqab dia, purdah dia. Tapi sebab ke seorang laki-laki duduk berkenan kepada dia dengan kecantikan mata dia, maka dia tu tu Rabi'atu Adawiyah tidak tu, tapi makam lain lah, jangan buat gitu kita. Tu dia makam dia dah, tahap dia lah, hingga dia tak dapat nak terima lah sebab gara-gara mata dia, maka dia tu dia butakan mata dia. Kenapa? Dia nak tu gantikan mata dia dengan syurga di akhirat kelak. Tapi dialah bagi dia, kita tak boleh, kita tak sapa tahap tu. Dan memelihara hati begitu juga tidak sempurna. Tak dapat kita nak menjaga kemaluan kita kalau kita tidak memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Gitu juga kalau kita ni nak jaga akan kemaluan, mesti kita kena jaga hati kita daripada memikir khayal pada rupa-rupa yang elok daripada perempuan. Tu duduk bayang artis, tu duduk bayang apa perempuan yang muka dia cantik,
duk bayang maka tak dapat nak jaga kemaluan. Kalau hati dia, fikiran dia, akal dia, dia tak dapat nak jaga. Mesti dia jaga mata dia. Dia kenapa dia boleh khayal tu memikir kerana mata. Mata kalau sekali tengok, maka dia dapat khayal dalam akal kita. Dia lekat di hati. Maka hati kita tak dapat nak jaga. Pertama kena jaga apa? Kena jaga mata dulu. Mata tu kita kena jaga betul-betul. Jangan tengok aurah perempuan. Kalau tengok aurah, tengok tempat cantik pada perempuan, seminggu ingat lagi. Walhanya kita tak kenal pun dia. Tapi tengok sekali mata tu, teringat seminggu, 2 minggu. Lepas tu Usha, siapa ni? Anak siapa comel ni? Tu. Mana dia boleh bermula daripada mana? Daripada mata dulu. Nak jaga hati, mesti mata tu jaga dulu. Dapat jaga mata, insya-Allah hati dapat jaga. Bila hati dapat jaga, maka tu kita akan dapat jaga kemaluan. Dan juga dia kata wajib kita tak sempurna, tiada sempurna nak dapat jaga kemaluan, melainkan juga kita memelihara perut daripada memakan yang syubhah. Kalau dia sebut syubhah, haram lagilah. Tu haram, benda yang keluar dah, jauh dah, terpesong dah. Benda syubhah pun wajib kita jaga. Benda kesamaran antara halal dengan haram wajib jaga daripada masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Apabila makanan tadi masuk ke dalam perut kita, ni bukan hak haram, haram tu buang tuhuk tepi dah. Benda syubhah ni dia menyebabkan nafsu kita tak dapat dikawal. Gelap mata hati kita, gelap perut kita. Tu. Batu wajib kita jaga akan perkara tersebut. Pertama, mata. Bila dapat jaga mata, insya-Allah hati dapat jaga, iaitu akal kita, khayal kita. Benda yang kita tak pernah lihat, mata kita tak tengok perempuan, macam mana hati kita nak khayal? Hak boleh khayal-khayal tu sebab dia duk tengok perempuan. Kalau di laki-laki begitu juga di perempuan. Jangan ingat malam ni kena di laki saja dah. Perempuan pun kena juga. Dia dok khayal, tu retis-retis artis yang laki-laki yang handsome, yang sadonya. Tu. Kalau tidak, dia tak boleh pula kata bergetar ovariku. Tu. Ada. Tergamak dia sebut gitu. Bila tengok artis, dia kata apa dia coming? Tu. Bergetar ovari dia. Allahu Rabbi. Tak malu. Astaghfirullahalazim. Tu perempuan tu. Tu. Malu. Bila hilang sifat malu, maka habis rosak. Kena ada sifat malu. Tu. Kenapa dia boleh kata gitu? Sebabnya mata duduk memandang. Oh, handsome-nya. Oh, sadonya. Oh, tubuh dia cantiknya. Tu. Bila dia tengok di mata, dia turun di hati. Bila turun di hati, dia turun ke kemaluan. Tu. Batu orang tua kata, cinta tu bermula daripada mata, turun ke hati. Siapa hati lama-lama jadi benda lain lah, syahwat. Tu. Dan memelihara perut daripada memakan yang syubhah dan bersangatan kenyang. Begitu juga wajib, tak sempurnalah kita nak jaga kemaluan kalau kita tidak memelihara daripada makan yang bersangatan kenyang. Kita sebut dah sebelum ni. Tu kenyang tu dia memberi mudarat kepada kita. Apa? Iaitu banyak dia sebut malah ibadah. Tu nafsu naik. Tu syahwat jadi naik. Kenapa? Bersangatan kenyang. Syarak ajar kita jangan bersangatan kenyang. Kenyang tak apa, makan tak apa. Bukan maksud tak boleh makan sikit pun, tak boleh makanlah. Yang mana qadar yang mana
tu 1/3 daripada perut kita. 1/3 lagi untuk minuman, 1/3 lagi untuk bernafas. Jangan 3/3 daripada perut kita tu penuh dengan makan dan minum, menyebabkan kita tu lemah tubuh kita. Bila lemah tubuh, syahwat kita naik. Kerana yang demikian itu mana? Itu yang demikian yang semua dia sebut tadi, iaitu mandang akan akan tempat-tempat yang elok. Mata tak dapat jaga mata, tak dapat jaga apa lagi, perut kita, tak dapat jaga hati kita. Begitu juga makan kenyang. Semua tu yang demikian itu menyeru kepada zina, yang adalah ia zina sebesar-besar segala dosa, yang dosa besar dengan ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan zina itu sebesar-besar dosa. Yang mana kata sebesar-besar dosa tu kemudian, yakni selepas daripada kafir dan membunuh orang. Tu dosa yang paling besar kufur. Termasuk juga syirik. Tu tak boleh lah nak lawan. Tu dosa menyungutukan Allah Ta'ala. Tu terbesar, dosa yang paling besar. Yang keduanya iaitu membunuh orang. Yang ketiganya iaitu berzina. Tu besar dosa tu. Sebab itu telah berfirman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la taqtuluna an-nafsa wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama. ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. Nombor 1 surah Al-Furqan, ayat rakam nombor 67. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain, yang mana mereka tu tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah. Dan tiada membunuh mereka itu, orang mukmin, akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya, melainkan kalau dia bunuh, dia berperang dengan sebenar-benar. Dan tiada berzina mereka itu. Pertamanya, dia tidak menyekutukan Allah. Yang keduanya, dia tidak bunuh orang melainkan tu yang sebenar-benar. Kita dizalimi, maka orang nak bunuh kita, kita mempertahankan diri kita. Bila mempertahankan diri kita hingga kita terpaksa bunuh dia, jadilah tu bunuh tadi. Tu sebenar-benar. Adapun hak tidak sebenar, haram. Dan tiada berzina mereka, begitu juga tidak berzina mereka itu. Ni. Dan barang siapa mengerja akan yang demikian itu, demikian itu apa? Iaitu dia mensyirikkan Allah. Dia membunuh dengan yang tidak sebenarnya. Dan juga dia tu berzina. Nescaya berjumpa ia mereka itu akan seksa dalam kurungan apa? Atau akan telaga di dalam api neraka Jahannam. Ini satu tafsir
tafsir ulama, dia kata apa? Telaga yalqa asama. Tu telaga. Telaga di dalam apa? Di dalam api neraka Jahannam. Digandakan baginya, bagi mereka itu diganda-gandakan akan seksa pada hari kiamat. Bagi siapa? Bagi orang yang mana mensekutukan Allah, iaitu kufur, syirik. Yang kedua bunuh yang tidak sebenar. Yang ketiga berzina. Maka Allah Ta'ala letak dia di dalam telaga, yang mana telaga tu di dalam api neraka. Kita bayangkan kalau api, yang mana api tadi duduk luar dengan yang duduk di dalam tempat yang tertutup. Oh, pasti yang panah, yang terlebih panahnya yang tertutup. Tu maka dicampak orang-orang ini di dalam telaga, yang mana telaga tadi bukan daripada air. Bukan ada air dalam tu, tapi adanya api neraka Jahannam, yang mana diganda-gandakan seksa bagi mereka itu pada hari kiamat. Dan berkekalan ia padanya, pada nerakanya. Tu berkekalan ia mereka tu padanya, pada di dalam neraka tadi. Dihinakan dia, melainkan mereka tadi yang bertaubat. Melainkan yang bertaubat. Kalau tak taubat, maka dia akan kekal. Maknanya kekal bagi yang syirik. Bagi yang mana membunuh. Kalau dia bunuh, dia halal akan benda bunuh tadi, maka jadi jatuh kufur. Ataupun dia tadi berzina, yang mana dia berpegang, dia mengatakan zina itu halal, maka hak tu kekal dalam api neraka. Adapun kalau dia tu bunuh ataupun zina, yang mana dia buat tadi, tu dia mengaku bahawasanya perkara itu haram, cumanya nafsu tak dapat nak kawal, maka hak tu kekal dalam api neraka juga. Tu kekal yang mana selagi mana ada dosa tadi. Apabila dibakar akan dosa-dosa tadi, maka baru masuk syurga. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak menghalalkan benda haram. Kerana apabila dia halalkan benda haram, mana dia ubah hukum Allah Ta'ala. Bila ubah hukum Allah Ta'ala, hak tu kufur. Na'udzubillah. Tu melainkan mereka tu bertaubat. Maka ayat ni ada lagi sambungan dia. Melainkan illa man taba wa amana, melainkan mereka tu taba, bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amala amalan salihah, dan juga dia tadi mengerjakan amal yang baik, yang soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang mana mereka itu Allah Ta'ala menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mana bertaubat, beriman pada Allah, dan juga dia buat amal soleh. Kalau dia tak bertaubat, maka waktu dalam neraka. Tapi kalau dia taubat, maka selamatlah dia. Bila dia selamat, Allah Ta'ala gantikan tempat jahat tadi, tempat yang mana dalam neraka tadi, asalnya bila buat dosa duduk dalam neraka, tapi bila dia bertaubat, Allah Ta'ala gantikan tempat dia, kediaman dia tadi, tu yang mana dijanji seksa bagi orang yang melakukan maksiat, Allah Ta'ala tukar kepada tempat yang baik, iaitu syurga. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu ghafurur rahima, yang maha pengampun, rahima, dan juga yang maha penyayang. Kita tengok Allah Ta'ala maha sayang, maha kasih, maha pengampun. Batu kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran, apabila Allah Ta'ala sebut akan azab dosa-dosa manusia, maka Allah Ta'ala akan selit akan kata kita, iaitu tu taubat.
Bila Allah Ta'ala sebut tentang taubat, maka Allah Ta'ala akan sebut juga dalam ayat tersebut, iaitu wallahu ghafurur rahim. Sebelum tu duk cerita tentang apa? Tentang azab orang yang melakukan maksiat. Tu Allah Ta'ala larang buat maksiat, buat. Maka Allah Ta'ala cerita pula tentang apa? Tentang azab-azab orang buat maksiat. Lepas tu Allah Ta'ala sebut tentang taubat. Maknanya kalau kita terbuat, maka taubat tu ubat dia. Bila kita buat taubat, maka Allah Ta'ala pasti banyak ayatnya akan sebut tentang Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tengok ayat Al-Quran. Bukalah Al-Quran. Bila Allah Ta'ala suruh kita taubat, maka Allah Ta'ala akan bawa wa kana Allahu ghafurur rahima. Itu tandanya pengampunan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala itu maha besar. Walaupun Allah Ta'ala janji akan seksa bagi orang yang melakukan maksiat, tapi keampunan Allah Ta'ala itu lebih besar lagi. Maknanya kita kena taubat. Jangan terlalu kita ikut akan tipu daya dunia. Jangan terlalu kita ikut hawa nafsu kita. Sebab tu kalau kita ni ahli maksiat, na'udzubillah, jangan pula kita kata apa, kalau aku taubat pun Allah Ta'ala tak terima. Itu kata-kata orang yang mana hati dia betul-betul gelap. Macam mana Allah Ta'ala nak terima taubat kalau mu sendiri pun tak taubat? Mu sendiri tak insaf. Kita duk kira dosa kita, seolahnya Allah Ta'ala tak boleh nak ampun dosa kita. Itu salah. Batu ulama ajar kita, bila kita nak melakukan perkara maksiat, maka sifat khauf, sifat takut tu lebih tinggi daripada sifat rojak. Rojak kembali pada Allah. Tu. Bila nak buat maksiat, kena letak hati kita ni takut pada Allah tu lebih daripada moga-moga Allah Ta'ala ampunlah dosa aku. Jangan. Tak boleh. Kalau kita nak buat maksiat, kena takut tu lebih daripada rojak. Harap dengan Allah, kena lebih takut dulu daripada harap. Harap tu lebih rendah daripada takut bila nak buat maksiat. Kenapa? Kalau harap tu kita lebih tinggi daripada takut, maka mudah kita buat maksiat. Kita nak buat maksiat, contoh tak buat lagi, nak buat, maka harap tu lebih tinggi daripada takut. Tak apa aku buat pun, nanti aku taubat, Allah Ta'ala ampunlah dosa aku. Tu sebab tu salah. Salah kita letak sifat rojak tu ketika tu lah lebih tinggi daripada takut. Bila nak melakukan maksiat, mesti khauf, sifat takut pada Allah itu lebih tinggi daripada sifat rojak, iaitu sifat harap daripada Allah Ta'ala. Tu. Tapi apabila kita nak taubat, tu, maka kita kena letak sifat rojak tu lebih tinggi. Bila kita taubat, insya-Allah Allah Ta'ala ampun dosa kita. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun, lebih daripada seksa tadi, murka tadi. Walaupun dosa kita banyak, bila banyak memang dimurka, tapi kita kena yakin bahawasanya maghfirah, keampunan Allah Ta'ala lebih luas daripada kemurkaan. Sebab tu berjaya orang yang mana insaf, yang taubat nasuha. Tu tengok dalam satu kisah, satu riwayat, satu kisah pada zaman Nabi SAW. Pada satu hari ada seorang Arab Badui. Arab Badui ini yang mana dia tengah tawaf, tawaf Kaabah.
Tengah dia duk tawaf tadi, bila dia tengok akan kebesaran Allah Ta'ala, tu kebesaran apa ibadah tawaf tadi, tu maka dia pun sebut ya Karim. Orang Arab Badui duduk di pedalaman tengah-tengah pada pasir. Bila gitu dapat datang ke Mekah buat ibadah tawaf. Bila dia tengok keindahan tadi, maka dia pun tu memujilah Allah Ta'ala. Bila dia tengah tawaf, dia pun sebut ya Karim. Tu Allah Ta'ala yang Maha Karim. Ya Karim. Maka bila dia sebut ya Karim, maka ada seorang laki-laki di belakang dia pun sebut juga ya Karim. Maka dia pun dengar dah, dia pun jalan lagi, tawaf lagi. Tengah-tengah tawaf rasa tu keagungan Allah Ta'ala, maka dia pun sebut ya Karim. Maka orang laki-laki tadi hok duk belakang dia pun sebut juga ya Karim, ikut dia. Bila beberapa kali gitu dia duk dengar, dia pun berpaling kepada laki-laki tersebut. Dia berpaling kepada laki-laki di belakang dia. Dia pun sebut, wahai pemuda yang gagah, yang handsome, gagah perkasa. Dia kata, engkau memperolok-olokkan aku kau? Mempersenda-sendakan aku kau? Tu dia tanya laki-laki yang duk ikut dia. Dia sebut ya Karim. Maka orang laki belakang pun sebut ya Karim juga. Macam kita lah, kalau kita duk cakap, orang ikut percakapan kita, maka seolahnya kita ni dipersenda-senda, dipermain-mainkan. Maka Arab Badui pun gitu juga. Dia paling kepada seorang laki-laki yang tubuhnya tegak, handsome-nya. Dia kata, mu ni nak memperolok, nak main-main ke aku kau? Tu. Kalau tidak kerana kegagahan, kehandsomanmu tu, pasti aku akan meripuk, akan bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki tadi pun yang tegak, yang handsome tadi, dia pun cakap, mu tak pernah bertemu dengan Rasulullah kau? Maka laki-laki Arab Badui itu jawab. Dia kata apa? Aku beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Rasulullah. Yang mana aku beriman tadi, aku tak pernah pun lihat lagi menatap wajah Nabi SAW. Maka laki-laki yang tegak, yang gagah tadi pun kata, wahai Arab Badui, ketahuilah olehmu bahawasanya Nabi Muhammad tu ialah akudah. Bila dia dengar gitu di telinga dia, terus dia peluk, dia turun sujud kepada cium kaki Nabi SAW. Maka cepat Nabi angkat tubuh Arab Badui tadi. Tu bahawasanya Nabi sebut, aku bukan diperintahkan untuk dipuja-puja seperti ini. Seperti orang sahaya hamba buat kepada tuan dia. Maka dia angkat. Bila angkat akan Arab Badui tadi, suruh dia bangun. Tu. Maka datang malaikat Jibril alaihissalam. Datang kepada Nabi SAW, memberi salam daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Dan malaikat Jibril tadi dia sampaikan daripada Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala akan memperkirakan, akan memperhitungkan segala perbuatan, dosa-dosa, kesalahan yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut. Bila gitu, bila malaikat pun dia cakap habis, maka dia pun naik balik. Bila gitu Nabi pun sampaikan daripada Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada laki-laki Arab Badui tersebut. Dia kata Allah Ta'ala akan memperhitungkan segala perbuatan kesalahan-kesalahanmu
tu masa mu hidup di atas muka dunia ni. Bila dihitung akhirat kelak. Maka laki-laki Arab Badui pun kata, kalau Allah Ta'ala nak hitung akan kesalahan, nak menghitungkan akan hamba, yakni dialah Arab Badui tadi, maka aku akan hitung balik Allah Ta'ala. Dia jawab gitu. Maka Nabi kata, mu nak hitung apa? Aku, dia kata, hamba, dia bahasa hamba lah. Hamba akan memperhitungkan Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala nak hitungkan akan segala dosa-dosa aku, maka aku akan memperkirakan, akan hitungkan segala maghfirah, keampunan Allah Ta'ala. Maka dia sambung lagi, kalaulah Allah Ta'ala nak menghitungkan segala maksiat-maksiat aku, maka aku akan hitungkan segala kasih sayang Allah Ta'ala. Nak kata luahnya kasih sayang Allah Ta'ala. Maka bila gitu Nabi dengar perkataan Arab Badui tadi, maka menitik air mata Nabi SAW. Betapa benarnya kata-kata Arab Badui tadi. Dan Allah Ta'ala nak hitung akan kesalahan dia, maka dia akan hitung akan maghfirah, keampunan Allah Ta'ala, lebih luah daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak hitung akan maksiat dia, maka dia akan hitung akan kasih sayang Allah Ta'ala. Menitik air mata Nabi SAW. Maka turun balik malaikat Jibril alaihissalam, memberi salam daripada Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan juga kepada laki-laki Badui tadi. Maka malaikat Jibril kata apa? Ketika mana memenitikkan air mata ya Rasulullah, sehingga malaikat yang menjaga arasy terlupa nak berzikir kepada Allah Ta'ala kerana menanggung kesedihan, terkejutnya menitik air mata kekasih Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad SAW. Malaikat duk jaga arah tu terlupa nak zikir. Tu. Hingga bergegar arasy bila gitu Allah Ta'ala utus lalu aku, yakni malaikat Jibril, memberi salam kepadamu ya Rasulullah, dan juga Arab Badui tadi. Yang mana Allah Ta'ala kata apa kepada Arab Badui? Sampaikan kata-kata Allah kepada Arab Badui tadi. Allah Ta'ala telah ampun segala dosa-dosa yang telah dia buat sebelum ni. Bila gitu naik balik malaikat Jibril, maka Nabi pun sampaikan salam tadi kepada kepada Arab Badui, dan juga kata-kata yakni Allah Ta'ala bagi tahu Allah Ta'ala telah mengampun segala dosa-dosa dia. Maka senyum balik dia. Maka Nabi pun tak menangis dah lah. Tadi Nabi menangis sebab dia cakap gitu. Betulnya kata-kata Arab Badui. Bila gitu Arab Badui pun senyum balik, maka Nabi pun gembira. Nak kata apa situ? Nak katanya keampunan Allah Ta'ala tu lebih luah lagi. Kalau kita buat maksiat, cepatlah taubat. Jangan hingga nyawa kita dihalkum baru kita nak insaf. Masa tu tak terima dah. Duk nampak dah. Tu kita dah nampak dah benda hak kita akan hadapi, iaitu pada akhirat. Nampak dah syurga ke neraka. Masa tu taubat pun tak ada apa dah. Nak taubat masa ni, masa Allah Ta'ala bagi nyawa kepada kita ni, segar ni. Tu masa ni lah, bila kita buat dosa lama ke atau dosa baru ke, maka cepat-cepat taubat. InsyaAllah Allah Ta'ala ampun dosa kita. Syaratnya kita takkan buat dah dosa tersebut. Maknanya taubat kita tu taubat yang bersungguh-sungguh, bukan taubat main-main. Kalau taubat main-main, tak apalah, Allah Ta'ala ampun, nanti aku buat lagi. Hak tu main-main. Taubat tu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tu taubat sungguh-sungguh. Walaupun banyak mana dosa kita, jahat lagu mana pun kita,
jahil lagu mana pun kita, maksiat banyak mana pun, tapi kalau kita instah taubat sungguh-sungguh, maka insya-Allah Allah Taala akan ampun dosa kita, insya-Allah. Tu. Sebab tu kita tak boleh nak menghukum orang. Jangan tengok masa lampau dia. Tengok hak kita nampak lah ni. Kalau dia dah insaf, maka tengok dia. Tapi kita, orang kita lain. Orang kita, kalau orang tu buat jahat di kampung kita, kita ingat sampai bila-bila. Tu style kita. Mana tahu dia taubat, Allah Ta'ala ampun, dia tak nak buat dah. Hak curi tu orang lain. Tiba-tiba, tak ada dah. Orang sama dah. Padahal dia baru keluar penjara. Insaf dah, taubat dah. Tapi dia nampak dia. Tu. Kalau Allah Ta'ala ampun dosa akan hamba dia, maka kita ni siapa yang tidak nak mahu, yang tak mahu nak ampun, nak maafkan orang. Tu. Allah Ta'ala ampun segala dosa-dosa. Kita ni siapa nak ingat, nak ungkit akan dosa-dosa orang. Orang sudah taubat, maka itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita kena husnuzon. Dan firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surah Isra. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina, kerana bahawasanya zina itu adalah ia zina maksiat yang sangat-sangat keji dan sejahat-jahat halnya. Tu sejahat-jahat jalan, artinya sejahat-jahat pekerjaan. Allah Ta'ala kata, wala taqrabuz zina, jangan menghampiri pun kepada zina. Hampiri itu dilarang dah. Semetelah kita nak zina, hampiri, dekat dengan perempuan, bercakap-cakap dengan perempuan, memandang-mandang dengan syahwat pada perempuan. Duduk berbisik-bisik dengan perempuan, duduk berwasak-wasak kepada perempuan dengan perempuan. Benda yang mana kita kena jaga, wajib kita jaga. Kenapa? Bila terjadi maksiat zina, maka tak selamat dah. Tak selamat kita. Itulah sejahat-jahat, sekeji-keji perbuatan. Maka agama tu dia suruh kita dekat tu pun jangan dah. Tu dekat pun jangan dah. Takut-takutnya jatuh kepada lembah hak lebih teruk, iaitu zina. Maka dekat tu pun haram dah. Jaga-jagalah nak dekat-dekat. Hamba tak zina lagi, tak masuk lagi, tapi duduk berduaan. Bercakap-cakap dengan perempuan yang mana dengan syahwat dah, maka hak tu pun haram dah lah. Tu telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata ia Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Ta'ala? Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala? Bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau jadikan bagi Allah Ta'ala akan yang menyungutui. Tu sebesar-besar dosa. Dan ia jua menjadi akan dikau yang mana Allah Ta'ala tu yang menjadikanmu, tapi mu tu duk menyungutukan dia. Tu batu menyungutu tu sebesar-besar dosa. Bersembah aku, yakni bertanya aku, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Tu maka bersembah berkatalah tu Ibnu Mas'ud,
Demikian tu dosa besar ni yang paling besar. Maka bersembah lagi aku, yakni Ibnu Mas'ud, bertanya, kemudian apa ya Rasulullah? Bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia anak serta engkau. Apa tu? Makan anak dia. Macam mana nak makan anak ni? Dia kata, tu Nabi kata, yang mana dosa yang besar selepas sebesar-besar dosa, iaitu menyengutu, engkau bunuh anak engkau bunuh anak sendiri. Yang mana bunuh tadi kerana takut, engkau takut bahawa makan ia anak serta engkau. Iaitu apa? Kita bunuh anak tadi takut jadi miskin. Rela kita, sanggup kita bunuh anak kita, takut anak tadi makan sama-sama dengan kita, menyebabkan kita miskin. Kita hak miskin dah, anak 10 tu dok makan semua dengan kita, maka takut kita jadi fakir miskin, maka kita bunuh anak. Itu dosa besar. Dosa besar tu. Kalau diharam gak, haram yang pertama lah, paling besar. Kalau menyengutu tu dosa syirik, dosa kufur. Hak tu tak boleh nak lawan dah. Kalau dosa yang mana duduk dalam neraka tapi tak kekal, dosa hak paling besar, dosa bunuh. Maka diberi contoh, dikatakan oleh Nabi bunuh anak. Kenapa? Kerana takut pada miskin. Bunuh orang lain pun samalah. Bunuh yang tidak sebenar, bukan dalam peperangan, bukan kita nak bunuh tadi bukan dengan sengaja, memang kita nak bunuh orang tadi bukan dengan hak sebenar, maka hak tu sebesar-besar dosa selepas daripada kufur, syirik. Tu dia takut anak tadi, sebab anak dia jadi miskin. Itu tanda lemah iman dia. Kenapa? Kerana orang yang takut pada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia takkan takut pada rezeki dia. Kenapa? Rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Syarat dia kena beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mana dia beriman, yang takut, yang mana takut, yang beriman kepada Allah Ta'ala, nescaya yaj'al lahu makhraja, Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar bagi dia. Apa masalah? InsyaAllah keluar. Tak memberati dia. Bagi siapa? Orang yattaqillah, yang bertakwa pada Allah. Apa takwa? Iaitu dia tidak melakukan maksiat dan ikut perintah apa yang Allah Ta'ala suruh. Itu orang yang bertakwa. Takwa, dia ikut apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tinggal apa yang dilarang. Itu orang takwa. Maka orang yang takwa pada Allah Ta'ala akan keluarkan masalah-masalah dia. Allah Ta'ala akan beri jalan keluar bagi dia. Tu kita tengok orang yang bertakwa, takut pada Allah. Orang takwa dengan orang yang tidak bertakwa, ujian sama, seolah-olahnya sama. Tapi kita tengok orang bertakwa ni relax je, tenang je. Tapi orang yang tak bertakwa, dia serabut. Bila dia serabut, habis tergenggala, ibadah dia tak buat. Tu. Tapi orang takwa, apa yang wajib atas dia buat. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri jalan keluar bagi dia. Dia boleh terima apa yang Allah Ta'ala takdir ke atas dia. Tu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar. Yang mana orang yang bertakwa tadi, tu Allah Ta'ala memberi rezeki kepada mereka tu tanpa diseka-seka.
Kita baca, buat amal selalu, tapi faham jarang-jarang. Orang yang beriman, rezeki tak tala lah. Kalau orang Kelantan sebut tak tala. Tidak diseka-seka. Usaha sama ya, tapi kita tak seka kita. Melimpah ruah rezeki kita. Kenapa? Orang bertakwa. Itu janji Allah Ta'ala. Bukan janji manusia ni. Khalik yang menciptakan kita. Tu. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah bulat hati dia kepada Allah Ta'ala, fahuwa hasbuh, maka Allah Ta'ala bagi cukup bagi dia. Ada sikit cukup bagi dia, ada banyak cukup bagi dia. Kenapa? Orang takwa. Tapi orang yang tak bertakwa, Allah Ta'ala bagi sikit, tak cukup. Allah Ta'ala bagi banyak, tak cukup juga, nak lagi. Tu tanda hati dia dengan Allah Ta'ala jauh. Tak takwa. Kalau orang takwa, banyak ni cukup dah. Tapi orang tak takwa, banyak ni tak cukup. Sebab tu kalau kita tengok para alim ulama, orang yang soleh, kita tengok dia biasa je dengan hartanya, tapi dia tenang je, tak gelisah macam kita yang rumah besar, yang ada kereta besar, tak gelisah. Tu kita tengok dia kesian, dia tu tak rasa apa-apa pun, rasa cukup dah Allah Ta'ala bagi. Ni orang takwa. Allah Ta'ala bagi sikit, dia cukup. Allah Ta'ala bagi banyak pun dia cukup, dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Bukan dengan maksud orang bertakwa ni kena sesak, kena miskin. Dah. Kaya pun tak apa, tapi cukup. Syukur pada Allah Ta'ala. Ini orang takwa. Tu. Tengok kisah Ibnu Arabi. Antara kisahnya. Asal sebut dah. Kau tak sebut lagi. Seorang anak murid nak mari menuntut ilmu. Tu. Dia jumpalah seorang yang zuhud, ulama zuhud, zahid. Rumahnya yang mana nak rutuh lah kalau kita tengok. Makna zuhud sungguh. Pakaiannya memang zuhud sungguh. Rumah pun nak utuh. Kalau kita kat orang fakir miskin. Dan dia ni seorang ulama, maka datang anak murid nak belajar. Maka ulama tadi kata apa? Mu tak payah belajar dengan aku, mu pergi kepada Ibnu Arabi, mu belajar dengan dia. Maka pergilah anak murid tadi bertemu dengan Ibnu Arabi. Terkejut kejar dia. Kejut dia. Kenapa? Kerana Ibnu Arabi ketika tu rumah dia bagaikan mahligai seorang raja. Tu. Seorang raja, faham rumah dia, mahligai dia, bukan banglo, mahligai. Istana. Ibnu Arabi ni ulama, ahli tasawuf, ahli sufi. Maka anak murid kata, macam mana aku nak belajar dengan dia ni? Tengok rumah bagaikan istana. Sepatutnya aku kena belajar dengan ulama tadi. Kenapa ulama tadi suruh aku belajar dengan Ibnu Arabi? Ibnu Arabi ni kalau tengok ikut zahirnya, dia ni macamnya duduk duduk dengan bersenang-senang dengan harta dunia. Maka anak murid tadi kembali kepada ulama yang zuhud, yang tasawuf, yang tadi orang rumah nak utuh tadi. Maka dia kata, aku tak boleh nak menuntut dengan dia. Tu, aku nak menuntut denganmu. Tu, kenapa? Kerana aku tengok dia rumah dia, istana dia besar. Dia tu bersenang-senang. Macam mana engkau suruh aku pergi belajar dengan dia? Yang mana engkau kata dia zuhud. Zuhud apa gitu? Istana besar. Mula zuhud. Kalau kita tengok gitu. Maka laki ulama syekh tadi dia kata, dak, dia yang paling zuhud nak banding dengan aku. Kenapa? Dengan kekayaan dia ada tadi, Ibnu Arabi, tak ada sedikit habuk pun dalam hati dia cinta kasih pada harta dia. Kalau hilang akan harta dia, dia tak rasa apa-apa. Tapi kalau mu tengok aku, walaupun aku miskin, fakir miskin, rumah nak runtuh ni, tapi kalau hilang sikit aku terasa. Tu.
zuhud di hati. Tapi nak dapat zuhud macam Ibnu Arabi jauh lah. Kenapa? Kerana kalau hak sikit pun kita mabuk dah dengan dunia, semetelah yang istana, yang kaya raya tadi, lagi kita mabuk dengan dunia. Sebab apa? Sebab kita ni makom biasa. Hati kita ni masih lagi terikat dengan dunia. Tu. Maknanya orang yang bertakwa, Allah Ta'ala bagi limpah rezeki kepada dia, tidak disangka-sangka. Benda yang telah ditetapkan pada Lauh Mahfuz dah. Hidup bila, mati bila, rezeki banyak mana. Rezeki kita ni luar, bukan hanya harta benda. Nafas kita pun rezeki juga. Kita boleh buat ibadah, boleh berjalan, semua rezeki. Kenapa? Kerana belum tentu orang yang mana sihat boleh pergi beribadah, belum tentu. Rezeki ni luah maksud dia. Apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, maka itulah rezeki. Nafas kita, kita tidak ambil nafas orang lain. Allah Ta'ala tetap dah ni nafas kita, nafas aku, nafas kawan kita. Walaupun kita duduk dekat dengan dia, kita tak pergi seduk rezeki nafas dia masuk ke hidung kita, dah. Allah Ta'ala tetap dah rezeki nafas tu masing-masing. Nafas ni, dia ni, nafas ni, walaupun duduk satu meja, walaupun duduk satu katil, lain-lain, itu rezeki masing-masing. Allah Ta'ala tetap dah di Lauh Mahfuz. Kita hanya usaha ikhtiar sahaja sebagai makhluk hamba Allah Ta'ala. Maka Nabi kata orang yang bunuh anak dia kerana apa? Kerana takut rezeki, takut fakir miskin dia, maka ini dosa yang besar. Dosa besar selepas daripada syirik, kufur, menyekutukan Allah. Bersembah aku, yakni bertanya aku, iaitu Ibnu Mas'ud. Kemudian apa ya Rasulullah? Apa lagi selepas tu dosa? Apa lagi selepas daripada membunuh tadi? Bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Yang mana dosa yang ketiga yang disebut oleh Nabi, iaitu dosa berzina. Yang mana berzina tadi diberi contoh, kita berzina dengan jiran tetangga kita. Apatah lagi berzina dengan isteri jiran kita, dan juga perempuan-perempuan lain. Ni contoh dosa ni, dosa besar. Jiran tetangga kita pun kita sanggup berzina. Tu apatah lagi isteri sahabat. Tu zaman akhir zaman ni macam-macam berlaku. Tu benda yang tidak dilakukan oleh umat-umat terdahulu, kita buat habis. Tu umat dulu ditimpa bala kerana lesbian, kerana gay. Kita bukan sekadar gay, lesbian, kita bahang binatang. Kalau seolah-olahnya kalau kita hidup zaman nabi-nabi dulu gak, kita dulu hak kena turun bala. Dengan manusia Allah Ta'ala turun bala, ni dengan binatang. Tu teruk benar kita. Kalau kata manusia dengan manusia sama-sama nak. Tapi kalau kita manusia yang berakal buat kepada binatang, binatang tentu tak nak. Lagi teruk perangai kita. Tapi akhir zaman ni berlaku semua. Apa yang dilakukan oleh umat terdahulu, kita buat. Apa yang tidak dikerjakan umat terdahulu, kita lagilah buat. Umat dulu ikan, ikan. Tu nak tangkap ikan, tidak dibenarkan pada hari Sabtu. Kita bukan sekadar ikan ambil hak orang, kita habis. Larangan hak Allah Ta'ala larang tu semua, bukan sekadar hari Sabtu. Tiap-tiap hari duk ambil, duk curi harta orang dengan ribanya, dengan benda-benda rasuahnya. Habis kita sapu habis. Tu teruk kita akhir zaman.
Kita ni bersyukur pada Allah Ta'ala dan juga berterima kasih kepada Nabi SAW. Kenapa? Kerana Nabi kita ni kasih dia kepada umat dia. Dia doa kepada Allah Ta'ala supaya ditangguhkan akan bala bencana kepada umat dia yang buat maksiat. Kalau dak habis dah kita ni, lipat bumi dah kita ni, lebih pada lipat bumi lagi. Tu. Wallahu a'lam. Dan hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Faslun yang ke-6 dan faslun yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. InsyaAllah kita sambung. Tak ingat ada jaruah. InsyaAllah lah. Ada lah tu. Tak ingat jaruah. Tu. InsyaAllah kita sambung. Bulan Ramadan tak ada deh baca kitab tazkirah kita tazkirah insyaallah. Hanya bulan Ramadan kita hanya tazkirah, tidak baca kitab. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.